Kepentingan solat ketika sakit. Orang yang sakit tidak terlepas daripada tuntutan wajib solat fardu. Dia tetap dituntut mengerjakannya dengan apa jua yang terdaya olehnya, tanpa meninggalkan sebarang rukun fi'li solat kecuali dalam keuzuran. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang bermaksud, Imran bin Husain berkata, "Saya menghidap penyakit buasir. Saya bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana cara mengerjakan solat? Baginda bersabda, solatlah berdiri. Jika tidak berdaya, hendaklah duduk. Jika tidak berdaya juga, hendaklah berbaring dalam keadaan mengiring." Panduan solat bagi orang sakit dalam 3 keadaan. Pertama, solat ketika baring. Kedua, solat duduk atas kerusi. Yang ketiga, solat duduk berlunjur. Pertama, panduan solat ketika baring. Pertama, badan perlu mengiring di atas lambung kanan dengan dada menghadap kiblat. Kedua, apabila tidak mampu atau tiada siapa yang dapat membantu mengalihkan badan, badan boleh mengiring ke sebelah lambung kiri, kedudukan dada mesti menghadap kiblat. Ketiga, apabila tidak mampu juga, dibolehkan bersolat secara melentang, iaitu kaki dihadapkan ke arah kiblat. Apabila hendak rukuk, diisyaratkan dengan menundukkan kepala atau menutup kelopak mata apabila kepala tidak boleh digerakkan lagi. Apabila hendak iktidal, angkat semula kepala atau buka kembali kelopak mata dengan niat sedang melakukan iktidal. Begitu juga dengan sujud, sama ada ditundukkan kembali kepala atau ditutup kelopak mata dengan niat melakukan sujud. Untuk duduk antara dua sujud, kepala diangkat kembali atau kelopak mata dibuka dengan niat melakukannya. Begitulah seterusnya hingga selesai memberi salam. Ketika hendak rukuk, cukuplah kepala digerakkan ke depan. Manakala ketika sujud, kepala hendaklah digerakkan lebih ke depan sedikit. Solat menggunakan isyarat mata dan hati. Dibolehkan bagi mereka yang tidak berdaya bergerak langsung. Kedua, panduan solat ketika duduk di atas kerusi. Pertama, duduk menghadap kiblat. Selepas takbiratul ihram, kedua-dua tangan diletak di antara pusat dan dada seperti mana solat berdiri. Kedua, apabila rukuk, badan ditundukkan sedikit dengan niat rukuk dan kedua-dua tangan diletak di atas peha di pangkal lutut. Ketiga, iktidal. Badan ditegakkan semula, tangan dilepaskan ke bawah. Keempat, sujud dilakukan dengan badan dibungkukkan lebih sedikit daripada kedudukan rukuk. Kelima, untuk duduk antara dua sujud atau tahiyat, badan ditegakkan kembali dengan kedua-dua tangan di hujung pada seperti kedudukan awal. Yang keenam, solat dilaksanakan menurut tertib hingga selesai memberi salam. Menggunakan kerusi. Ketika duduk di atas kerusi, hendaklah menghadap kiblat. Apabila hendak rukuk, kepala dibongkokkan sedikit. Kemudian, ketika sujud, bongkokkan kepala lebih rendah sedikit berbanding ketika rukuk,
sambil letakkan tangan di atas lutut. Ketiga, panduan solat ketika duduk berlunjur. Pertama, duduk dengan kaki berlunjur menghadap kiblat dan tapak kaki diluruskan menghadap kiblat. Kedudukan tangan sama seperti dalam solat berdiri. Kedua, apabila hendak rukuk, boleh diisyaratkan dengan menundukkan badan sedikit dengan niat rukuk dan tangan disampaikan sekadar yang boleh di atas kepala lutut. Ketiga, badan ditegakkan semula untuk iktidal. Keempat, sujud dilakukan dengan membungkukkan badan lebih sedikit daripada kedudukan rukuk dengan niat melakukan sujud. Kelima, untuk duduk antara dua sujud atau tahiyat, badan ditegakkan kembali dengan kedua-dua tangan di hujung paha. Keenam, solat dilaksanakan menurut tertib hingga selesai memberi salam. Hendaklah menghadap kiblat. Apabila rukuk, hendaklah membongkokkan sedikit dengan kedua belah tangan diletakkan di atas paha.